Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan sedikit mengenai Aquaculture Pond System iaitu APS model yang dibina oleh pensyarah-pensyarah aquakultur. APS model terhasil semasa pandemik berlaku pada tahun 2020. Okey, kalau yang seperti yang kita nampak untuk kolam yang sedia ada di belakang saya ni, kolam-kolam ni kalau kita terangkan kepada para pelajar mengenai sistem inlet, outlet semua, para pelajar tak mendapat gambaran yang jelas mengenai kolam. Kerana secara asalnya para pelajar akan nampak satu permukaan air sahaja. Para pelajar tak nampak sistem air keluar masuk ataupun para pelajar tak akan nampak dasar kolam tersebut. Oleh itu, para pensyarah aquakultur mendapat idea untuk menghasilkan satu model kolam yang lengkap dengan sistem inlet, outlet, dasar kolam yang dapat menerangkan para pelajar dengan lebih jelas. Sebelum para pelajar ke lapangan, para pelajar akan diterangkan dulu menggunakan APS model. Oleh itu, para pelajar akan lebih jelas mengenai sistem kolam dan lain-lain. Pada fasa pertama, APS model hanya menumpukan kepada kolam tanah sahaja. Untuk fasa kedua, APS model dibina dengan lebih menyeluruh dengan memasukkan pelbagai jenis kolam, pelbagai jenis tangki, antaranya tangki sistem ras dan tangki fiber. Berikut merupakan APS model yang dihasilkan untuk fasa kedua. Untuk pelajaran sebelum ni, kami hanya membuat pelajaran sesi PDP hanya menunjukkan gambar dan slideshow sahaja. Dan pembelajaran agak kurang memberasakan. Dengan kaedah konvensional yang lama, pelajar kurang berminat dan pelajar ni tidak nampak apa yang gambaran sebenar yang terdapat di ladang ternakan yang sebenar. Okay, dengan bantuan APS model, pelajar dapat mendapat pengetahuan yang lebih dan dia orang boleh berbincang sama pelajar dalam bentuk kumpulan. Okay, APS model ini juga membantu pelajar untuk mengenali sistem-sistem. Walaupun pelajar berada dalam kelas, pelajar ini boleh nampak apa yang terdapat di luar. Dengan APS model ini juga, pelajar mendapat gambar yang lebih jelas dan dapat mengetahui struktur yang sebenar menurut sistem WIGAT. Okay, macam Amir kata tadi, buang air kan? Buang air, kita akan keluarkan air melalui kita punya outlet. Okey, kita punya outlet. Buka outlet kita, biar air kita keluar dulu. Tinggal macam Amir kata 1/4. Lepas 1/4 tu baru turun kat pukat dengan ni. Susun berapa orang, susun tepi, tengah dan hujung ni. Hujung katalah kolam ni. Okey, pastikan ada. Kan kita akan tarik hala ke mana? Daripada sini ke sini ke? Daripada A ke B ke? Okey, ni A, ni B. A ke B ke B ke A? Hala ke mana? Hala ke air keluar ke? Hala ke sebelah sini? Air keluar. Sebab kalau air keluar kan senang nak turun. Kecerunan dia macam mana? Okey, kecerunan dia macam mana? Macam Amin tunjuk tu. Dia akan menghala ke air keluar kan? Jadi tu sebab kita kalau harvest hala ke sana, sebab biasanya kita akan buat kolam kita akan cerun hala ke outlet. Jadi barulah kolam kita boleh kering kan. Okey, jadi kita akan tarik pukat kita sampai kat hujung. Kita akan kutip kita punya hasil. Kita akan sorting macam Amir cakap tadi. Boleh terus siang ikan tu kita proses ikan macam mana? Siang and then lepas tu kita boleh jual. Lepas tu kita boleh jual. So, nampak? Okay, untuk menguji keberkesanan APS model, kami telah menggunakan dua kaedah, iaitu EES, Entrance Exit Survey, dan juga sistem OBESIS. Di mana sistem OBESIS ini kita gunakan untuk penilaian akhir semester 1 daripada kohort 2020 sehingga 2022. Untuk penggunaan EES, kita telah meningkat daripada 1.33 kepada 4.88 bacaan purata. Jadi menunjukkan peningkatan yang sangat baiklah. Bacaan ini menunjukkan pelajar lebih faham selepas penggunaan APS model. Sistem OBESIS digunakan untuk merekod markah penilaian akhir untuk pelajar, di mana kita telah menunjukkan peningkatan daripada kohort 2020 sehingga kohort 2022.